Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Sekali peristiwa, telah datang seorang lelaki kepada Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah. Lalu dia terus memandang ke kanan dan ke kiri. Maka Abu Yazid bertanya, "Ada apa engkau ini?" Jawabnya, "Saya mencari tempat yang suci untuk bersolat padanya." Abu Yazid berkata lagi, "Bersihkan hatimu dan solatlah di mana sahaja yang engkau mahu. Tiada yang mengenal riak, melainkan orang yang ikhlas sahaja." Pada mulanya penyakit riak itu ada pada diri orang itu. Tetapi sesudah peristiwa itu dia terlepas daripadanya. Penyakit ini adalah lintangan pada jalan orang-orang sufi yang tidak boleh tidak mesti dilaluinya. Penyakit riak, nifak dan bangga diri itu termasuk panah-panah syaitan yang dilemparkannya ke dalam hati manusia. Terimalah nasihat yang diberikan oleh Tuan Guru kamu dan pelajari dari mereka bagaimana caranya berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana jalan itu sudah mereka jalani. Tanya mereka tentang bahaya-bahaya jiwa, bahaya-bahaya hawa nafsu dan tabiat. Kerana mereka telah merasakan pedih jerih bahaya-bahaya itu. Mereka tahu liku-likunya dan lorong-lorongnya. Mereka sudah lama duduk di situ. Selama mereka di situ, barulah mereka dapat mengatasinya dan mengalahkan pengacau-pengacaunya. Jangan sampai kamu terpengaruh dengan tiupan syaitan pada dirimu. Jangan kamu mengaku kalah dari panah-panah jiwa yang dilemparkan syaitan kepadamu. Kerana dia tiada berkuasa membuat apa pun terhadapmu melainkan ada jalannya. Syaitan jin tidak berkuasa di atasmu melainkan dengan syaitan manusia, iaitu jiwamu sendiri dan teman-temanmu yang jahat. Mohon pertolongan kepada Allah dan serukan bantuannya terhadap semua musuh-musuhmu itu. Percayalah Allah akan menolongmu. Jika engkau sudah mendapat pertolongan Allah itu, kembalilah pula pada anak-anak isterimu dan sekalian manusia yang lain dan pimpin mereka sekalian ke jalan Allah. Katakanlah kepada mereka, bawa semua kaum keluarga kamu." Nabi Yusuf AS, bila dia mendapat menguasai kerajaan Mesir dan rajanya, dia lalu menyeru semua kaum keluarganya, "Bawalah sekalian kaum keluarga kamu." Ingatlah, orang yang terhalang itu ialah siapa yang terhalang daripada menemui Allah Azza wa Jalla dan yang terluput pendekatan kepada Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat. Lihat firman Allah Ta'ala pada setengah kitab-kitab yang lama, yang terdahulu, berbunyi begini, "Wahai anak Adam, jika engkau terhalang daripadaku, maka engkau sebenarnya telah terhalang dari segala sesuatu." Bagaimana tidak terluput daripada Allah Azza wa Jalla sedang engkau terus membelakanginya dan membelakangi orang-orang mukminin dan para hamba-Nya
Lalu engkau mengganggu mereka dengan kata-kata dan perlakuan kamu. Engkau membelakangi mereka dengan zahir dan batinmu sekaligus. Ada sebuah sabda dari Rasulullah SAW, menganiaya orang mukmin adalah lebih berat padanya di sisi Allah daripada merobohkan Kaabah dan Baitul Ma'mur 15 kali ganda. Sini ditulis riwayat Ibnu Majah. Tidak ada riwayat. Dengarlah, wahai celaka engkau. Engkau masih suka menganiaya kaum fakir Allah. Padahal mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan yang berbuat amal soleh. Mereka juga orang-orang yang arif billah dan yang bertawakal kepadanya. Celaka engkau. Sedikit masa lagi engkau akan mati juga. Lalu engkau akan diseret dan dikeluarkan dari rumahmu. Sedang harta kekayaanmu yang engkau selalu banggakannya akan dirampas oleh orang lain. Tidak berguna lagi kepadamu dan tidak akan dikembalikan pula kepada kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada beberapa perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaih. Yang pertama, bagaimana cara menangani riak yang merupakan antara penyakit-penyakit utama kepada ahli ibadat kepada Allah Ta'ala. Selain daripada nifak dan selain daripada ujub ataupun bangga diri. Dan yang kedua, beliau menyatakan tentang penting kita melazimi nasihat, mendengar segala panduan daripada para alim ulama, kerana mereka lebih berpengalaman dalam melalui jalan-jalan ini. Dan yang ketiga, apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir, bahawa syaitan sebenarnya tidak mampu mempengaruhi kamu, melainkan kerana kamu ada perantaraan syaitan itu yang berupa hawa nafsu, yang berupa kehendak-kehendak, yang berupa kawan-kawan. Kemudian perkara yang ketiga, mengajar kepada kita untuk menghadapi segala musuh kita dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan yang kelima ialah bila mana sudah kita berada dalam kebaikan, maka ajak orang-orang yang terdekat dengan kita untuk juga mendapat kebaikan ini. Kemudian Syekh juga menyebut hakikat orang yang terhalang sebenar. Maksud terhalang yang tak dapat apa yang dia patut dapat. Walaupun kita ada cita-cita kita. Kalau tanya semua orang, apa cita-cita yang awak belum dapat? Semua orang akan melihat pada cita-cita dunia. Realiti sebenar ialah bila dia tak dekat dengan Allah, dia sebenarnya tak dapat apa-apa. Dan yang ketujuh, menerangkan tentang penting kita menjaga orang-orang beriman. Tidak menganiaya mereka. Tidak memusuhi mereka. Tidak mencari kelemahan mereka. Dan perkara ke-8 yang ditekankan tentang akan berlaku kematian yang menjadikan kita meninggalkan segalanya. Kita akan diseret keluar daripada rumah kita, meninggalkan segala harta kekayaan kita dan kebanggaan kita untuk bertanggungjawab di hadapan Allah. Dan ini secara sinopsis ataupun ringkasan apa yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaih. Perkara pertama tentang riak. Kita selalu berbicara tentang riak. Di mana riak bila kita melakukan suatu perkara bukan kerana Allah. Orang tanya pada Sa'id bin Musayyab rahmatullahi alaih, apa pandangan Tuan Guru seorang yang melakukan amalan kerana Allah dan juga inginkan pujian manusia? Yarjus thawab walhamda minan nas. Dia nak pahala, tapi dia juga nak pujian manusia. Maka jawab Syekh Sa'id Musayyab, apakah orang ni suka? Apakah kamu suka untuk dimarahi oleh Allah? Maka jawapannya tidak. Kalau begitu beramal dan ikhlaslah. Fa'amal fa'akhlishu. Amal dan ikhlas. Dibawa kepada kita kisah seorang ulama yang terkenal, Abu Yazid Al-Bistami, yang lahir pada tahun 188 Hijriah dan meninggal tahun 261 Hijriah. Seorang ulama sufi yang terkenal. Bila seorang datang menemui dia,
Dan Abu Yazid Al-Bistami melihat dia memandang ke kanan dan ke kiri. Lalu dia kata, apa yang kamu cari? Maka jawabnya, aku nak solat tempat yang suci. Kat mana tempat yang suci? Lalu Abu Yazid Bistami menasihatinya dengan satu nasihat yang padu, nasihat yang menunjukkan aulawiyat, keutamaan. Dia kata, orang mukmin itu bila bersih hatinya, solat kat mana pun tak ada masalah. Apakah maksud kata-kata beliau? Apakah memberi maksud menanggalkan fiqh, cuma menekankan persoalan perkara hati? Jawapannya tidak. Macam kita sebutlah, kalau kita tanya, saya ni nak bahagia, nak harta banyak. Kita akan kata, orang kalau nak bahagia, kalau bahagia sebenarnya dia tak perlu pun harta banyak. Dia tak perlu pun semua benda ni. Apakah maksud kita menyatakan tak payah ambil? Bukan begitu. Menceritakan yang aulawiyah, penting. Dia orang ni cari mana tempat bersih. Artinya orang ni cari betul-betul tempat yang bersih secara hukum fiqhnya. Tapi lupa tentang hukum hati dia. Sebenarnya bila kamu hati bersih, kat mana-mana pun tak ada masalah. Sebab kalau kamu solat tempat bersih tapi hati kamu masih kotor, kamu bermasalah ibadat kamu. Artinya di sini ialah tentang kepentingan menjaga hati. Bukan maksudnya apakah ia memberi maksud kita kalau solat tempat najis pun asal hati kita bersih maka okey. Atau supaya menjadi dalil orang kata kita tak pakai tudung pun tak apa asal hati kita bersih. Bukan. Maksudnya ialah aulawiyat, keutamaan kita di situ. Keutamaan kita nak jaga hati. Tempat Allah Ta'ala pandang kita. Tempat yang akan mengubah kehidupan kita. Bila hati kita sudah dididik baik, maka ringanlah segala bebanan syarak. Kita tak akan lagi panggil bebanan syarak atau kita sebut takalif asy-syar'iyyah. Tak panggil lagi bebanan syarak. Bahkan kita namakan sebagai kemanisan syarak, kelazatan syarak, keindahan syarak. Artinya orang awam macam kita dalam melaksanakan perintah Allah masih lagi rasa bebanan. Masih rasa beban. Sebab itu lepas kita solat kita rasa lega. Sebab kita masih rasa bebanan. Kan itu selepas kita melalui Ramadan kita rasa lega. Kerana kita masih lagi sedikit merasakan bebanan. Sebab itu bila kita baca Quran dah lepas kita rasa lega dah khatam. Kerana itu juga bila kita khatam kita rasa lega. Sebab ada sedikit bebanan yang laku dalam diri kita. Tapi orang-orang yang sudah sampai pada maqam, ia bukan bebanan, itulah keindahan dan keseronokan. Itulah yang dia nak. Sebab itu dia tak putus baca Quran, dia tak putus solat, dia tak putus bersedekah, dia tak putus berpuasa. Kalau sudah tamat Ramadan, dia kekal berpuasa. Bahkan itu yang lebih disuka. Sebagaimana kata Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu waktu detik kematiannya. Bukan aku hidup di dunia untuk memandang sungai atau menanam pokok. Tapi aku hidup di sini keseronokanku kerana aku boleh berpuasa di panas hari yang terik. Boleh qiyamul lail di malam yang sejuk. Dan boleh mendampingi para ulama berlaga lutut dengan mereka mencari ilmu. Artinya orang-orang yang sudah sampai pada Allah, ibadat tadi menjadi keseronokan. Kita tengok, kalau ahli dunia, permainan itu keseronokan. Sebab itu kita boleh main lama. Tapi ibadat tak boleh lama. Kalau main, tak payah sebut berapa jam. Masuk pagi, keluar petang. Pergi taman tema, pagi, petang baru keluar sampai kecuk kulit. Lama tak? Tak lama, seronok nak datang lagi. Beban tak? Tak beban, seronok. Itu hakikat kita orang awam. Sebab itu untuk merasakan kemanisan dalam ibadat, kita kena bersihkan hati. Sebab bebanan itu sebenarnya bukan terasa pada badan. Terasa pada hati. Kerana kalau kita tengok amalan dunia itu lagi berat daripada amalan akhirat. Amalan dunia pergi gym angkat 100 kilo berat. Tapi suka je dia. Ni duduk berlari kat padang bola 90 minit. Berat. Tapi suka je dia. Main tamang tema. Penat. Jalannya jauh. Tapi seronok. Tapi bila sembahyang 5 minit. Berat. Berat pun sembahyang. Baca Quran 10 minit. Allah berat. Berat kat badan ke? Bukan. Hati. Hati kita nak pegang kitab. Berat sekilo je. Berat. Itu selalu tertinggal kitab. Tapi nak angkat
dumbbell 20 kilo, boleh senyum je angkat. Sambil tengok bicep dia makin besar. Seronok dia angkat lagi. Itu dia beli dumbbell dia tu harga dia 1,000. 1,500. Dia beli. Buku RM60 hutang tak bayar lagi. Tak habis lagi bayar. Kenapa? Beratnya pada mana? Bukan pada fizikal, hati kita. Hati kita. Dia kalau makan 1,000 bayar, tak berat. Suruh kos RM10, berat. Kat mana berat? Hati. Sebab itu Syekh Abu Yazid Bistami cerita, bila hati kita bersih, maka kat mana pun tak ada masalah. Kalau hati kita bersih, tuan-tuan, tak ada masalah nak solat bila dan di mana. Bila kita nak puasa dan di mana, kita tak ada masalah apa. Tiada kita rasa bebanan syarak. Ini hal utama. Kemudian bila Syekh Abdul Qadir menyebut, orang ni asalnya dia riak sebenarnya. Akhirnya dengan ilmu ini, nasihat ini, dia berjaya menghilangkan sifat riak. Kerana itu tuan-tuan sekalian, penting untuk kita mengetahui penyakit kita. Penyakit kita sekarang mungkin bukan zina, mencuri, merompak. Itu kita tak nak buat. Itu kita pun tak fikir buat. Tapi bagaimanapun kita sudah berada pada satu tahap mentaati Allah, ujian tetap ada. Dan Iblis tahu setiap tempat ada senjatanya. Setiap orang ada kelemahan dia. Orang ni mungkin kalau Iblis goda jangan sembahyang, tak mungkin dia akan menang. Sebab dia akan jaga solat. Jangan dedahkan aurat, tak mungkin dia menang. Dia akan jaga aurat. Tapi dia mencari apa yang menjadi keseronokan orang tu pada dunia. Maka itu kelemahan dia. Apa yang menjadi keseronokannya pada tabiat dia, kebiasaan dia. Maka di situ dia tahu kelemahan. Apakah yang dia inginkan dalam hal-hal duniawi? Maka antara perkara yang diinginkan ialah pujian. Pujian yang menjadikan penyakit riak ini berlaku. Selagi mana kita suka pujian, selagi itu kita tak boleh selamat daripada riak. Kalau kita masih dalam keadaan suka dipuji, tuan-tuan orang nak puji kita tu hal dia lah. Tapi kita suka tak dipuji? Dan suka kita kerana apa? Kalau suka kita kerana kita melihat ia satu doa dia kepada kita. Dia puji awak ni baik, alhamdulillah, terima kasih doakan saya. Kerana pujian itu berupa doa. Berdasarkan hadis yang sahih, bila Nabi SAW lalu di hadapan jenazah, para sahabat memujinya. Nabi kata wajib. Ini wajib syurga. Manakala bila datang satu lagi jenazah, maka para sahabat mengejinya. Nabi kata wajib. Ini wajib masuk neraka. Sebab kamu sebut kejahatan dia. Sebab kalau seorang sebut kejahatan, berarti kejahatan dia dibuat secara terang-terangan. Maka kita nak pujian orang kalau ia bersifat doa. Mak kita dia puji kita, ia doa. Tok guru kita puji kita, itu doa. Kita kata amin, amin. Wah, awak ni saya tengok baik, bagus, alhamdulillah, amin. Artinya kita dengan cepat. Kerana kita mengharapkan benda itu betul berlaku pada kita. Dan kadang kita tahu kita tak macam tu dan tak sempurna macam tu. Katakan orang kata kita pemurah, kita tahu kita tak sesempurna macam dia puji. Namun kita bersyukur pada Allah, dia sanggup doakan kita. Atau kita melihat pujian tadi supaya kita nampak kita lebih tinggi pada orang lain. Maka ini yang membawa pada riak. Kita rasa kita lebih baik pada orang lain, ini bahaya. Kerana Allah menzahirkan sebahagian kebaikan kita. Dan Allah tutup sebahagian kejahatan kita. Dan orang lain pula tidak disebut kebaikan dia. Belum disebut lagi. Maka tak ada sebab untuk kita kata dia lebih rendah pada kita. Itu belum cerita bagaimana dia mati dan kita mati. Jadi kalau berbalik kepada, kalau selagi mana kita suka pujian, ia membahayakan kita. Kata ulama, ma sadaqa man ahabba syuhrah. Tidak akan benar iman seseorang selagi mana disuka dipuji dan disuka glamour atau populariti. Ini kata Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Ma sadaqallah man ahabba syuhrah. Tidak benar orang tu dengan Allah selagi mana dia suka
pujian manusia. Kata syuhrah ni maknanya popular. Popular tu apa? Orang kenal. Dia itu popular, maknanya orang kenal. Tak ada pula kita sebut dia itu popular sebab apa? Allah kenal. Kita tak sebut yang tu. Kalau tuan-tuan sebut ini orang popular, apa maksud? Kata-kata kita, ramai orang kenal dia. Maka ini disebut sebagai syuhrah. Orang Melayu kita sebut sohor. Tersohor dia daripada perkataan Arab, syuhrah. Kalau orang tu suka glamour, kalau dia suka glamour, kita kena bedakan yang glamour dengan suka glamour. Kalau dia glamour, mungkin Allah nak angkat dia. Dia suka glamour ni masalah ni. Seorang tidak benar hubungan dengan Allah selagi mana dia suka glamour. Sebab itu kata sebahagian ulama, siapa yang suka glamour dan suka kuasa, melainkan dia ada 4 jenis penyakit dia. Pertama, dia akan hasad pada orang. Tuan-tuan nak tahu kita ni, kita bercakap kita ni suka glamour, suka jawatan atau tidak? Nak tahu? Kita dengki tak pada orang? Kalau dengki itulah kesan daripada kita nak glamour, nak pangkat, nak jawatan. Yang kedua, bara. Kita akan buat jahat pada orang. Kita cenderung untuk buat jahat pada orang. Fitnah orang dan sebagainya akan berlaku. Mula hasad. Kalau orang ni glamour pada kita, popular pada kita, maka kita mula bara melampau. Artinya kita ananya dia. Ananya lah macam-macam. Yang ketiga, kita akan mencari keaiban dia. Mana-mana aib, saya bawa tengok ada klip video agak-agak aib sikit, kita pun saya bawa berleluasa. Dan kita merujuk pada semua orang. Siapa yang suka saya bawa aib orang, dengan apa cara sekalipun, dia ada masalah dalam hati dia. Kadang-kadang dia ni tak nak tegur direct, padahal dia berpeluang jumpa orang ni. Dan dia pun boleh kontak orang ni, tapi tak nak, dia tetap nak viralkan. Dia nak selesai cara itu. Cara apa? Untuk biar orang tahu keaiban dia. Biar reputasi tercela. Walau kita tuan-tuan, bila Islam ajar kita bertemu, berjumpa, berziarah, yang akan menjadikan kita gunakan peluang tadi untuk tegur siapa dan untuk nasihat menasihati. Tak kita gunakan kaedah viral untuk nasihat. Ini bukan nasihat. Kaedah ni atas nasihat agama saya viralkan. Walau kita boleh jumpa dia. Allahumma illa, melainkan kita dah jumpa, kita dah beritahu dia, dan keaiban dibuat ini boleh merosakkan umat, maka kita viralkan atas nasihatkan Allah. Tapi sesudah kita melalui beberapa proses, penyakit kita yang suka glamour, penyakit orang yang suka jawatan, maka dia mula cari keaiban orang. Tatabba' aurah. Kata kita kalau cari keaiban orang, kita kena ingat yang balasnya bukan orang tu je, Allah balas. Man tatabba'a auratal muslim, tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Nabi SAW menyatakan siapa yang cari keaiban orang Islam, Allah yang akan cari keaiban dia. Tuan-tuan, bezanya kita cari dengan Allah cari. Allah tak berhajat pada cari. Allah tak berhajat pada cari. Hari ni yang kita dah nampak perfect ni, hari ni Allah boleh aibkan kita. Terkencing dalam seluar depan orang, terkentuk depan orang cukup. Atau mungkin kita dalam keadaan tertentu Allah boleh aib. Jatuh depan orang, berdengkur depan orang, tahu-tahu dengkur je, aib. Satu Malaysia tengok dia dengkur misalnya. Tak susah. Bila Allah cari aib kita, habis kita. Sebab aib kita di sisi Allah, bukan sekadar apa yang telah kita buat, apa yang akan datang juga Allah tahu. Semuanya di bawah ilmu Allah. Dan yang keempat, penyakit orang yang suka glamour, suka jawatan, dia tak mungkin suka puji orang atas kebaikan orang tu buat. Tak. Berat mulut nak puji orang. Sebab dia nak suruh orang puji dia je. Dia payah nak kata fulan bin fulan bagus, dia tu orang soleh, dia tu orang baik, dia tu orang alim, dia tu orang bertakwa. Payah. Siapa alim? Saya. Siapa baik? Saya. Orang lain? Orang lain tak bagus. Belajar dengan siapa? Belajar dengan saya. Orang lain tak bagus. Bukan begitu. Kita kata semua orang baik, semua orang alim, semua orang ada ilmu.
Tapi mungkin semua orang akan berlaku padanya silap cakap, silap faham dan sebagainya. Itu normal. Tetapi tidak ada aib pun kalau mana-mana orang alim dia tersalah cakap. Tidak ada aib. Kerana ia berlaku pada semua orang alim. Tidak ada aibnya kalau ada ulama-ulama silap beri fatwa. Kerana ia berlaku pada semua orang alim. Bukan itu keaiban. Itu tunjukkan kelemahan kita sebagai manusia. Yang sempurna itu Allah. Yang disempurnakan itu Rasulnya. Sebab itu Imam Izzuddin bin Abdul Salam, dia keluar fatwa pagi, dia tengok salah. Maka dia raung, siapa yang dengar fatwa aku pagi tadi, tinggalkan, ia salah. Ini fatwa baru. Imam Muna Syafi'i rahimahullah, dia fatwa sini lain, sini lain. Kita nampak sini, waktu dia berpindah tempat lain, oh ini kurang tepat. Maka dia ubah. Kenapa? Ar-ruju'u ilal haqq khairu minat tamadi fil batil. Kembali pada kebenaran lebih baik daripada berterusan pada perkara batil. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, waktu berada di Iraq, dikeluarkan fatwa yang disebut sebagai qaul qadim ataupun al-aqwalul qadimah, pendapat lama. Beliau pergi ke Mesir dan beri fatwa disebut qaulun jadid ataupun al-aqwalul jadidah, pendapat baru. Pendapat baru menasahkan pendapat lama, melainkan 14 masalah. Sebagaimana kata Imam Suyuti rahimahullah dalam Hawi. Tetapi apa yang kita nak jelaskan bahawa bukan satu keaiban kalau para ulama buat salah. Kerana ulama tidak sempurna. Keaibannya bila mempertahankan salah dia. Maka sebab itu bila kita sebut orang-orang yang ikhlas, tuan-tuan, dia tak ada masalah nak puji orang. Sebab tahu kebaikan ini bukan milik dia seorang. Allah beri pada siapa yang dia kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Itulah kurniaan yang Allah berikan pada siapa yang dia kehendaki. Sebab itu kata Hatim Al-Asam, aku bila tengok seorang dapat nikmat, aku tak nak dengki. Sebab nikmat tu Allah bagi. Aku dengki pada dia, seolah aku dengki, aku marah pada Allah yang beri pada dia. Dan kita nak dengki dia kaya pada kita, kita nak dengki dia glamour pada kita, kita nak dengki dia ada segala kebaikan lebih. Nak dengki apa? Allah bagi pada dia, bukan kita, bukan dia ambil sendiri. Allah bagi. Hari ni Allah bagi dia lawa, Allah bagi dia berpangkat, ya, Allah uji dia. Kita tak ada. Allah tak bagi kita kerana Allah uji kita yang lain. Paling kurang Allah uji kita sabar dan syukur. Sebab itu kata Hatim Al-Asam, saya tak pernah dengki kau orang. Dan ini yang berlaku pada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia ahli syurga. Lalu sahabat lain nak tahu apa amalan dia, dia ahli syurga. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sudah Abdullah bin Amri bin Al-As tidur rumah dia 3 malam. Nak intai amalan dia yang menjadikan dia ahli syurga. Tak nampak apa yang biasa dia nampak ataupun apa yang biasa dia harap. Bangun qiyamul lail ke itu, tak, benda biasa. Time makan, time tidur, time bangun. Melainkan sesekali bila terkejut sebut astaghfirullah, subhanallah. Tak adalah nampak macam, ya, kebiasaan kita kalau sebut ahli syurga, ni mesti bengkak dahi ni. Ini mesti kuning kulit ni puasa. Tak, dia sangat biar orang macam biasa. Time makan, dia makan je. Kehidupan dia macam mukmin biasa. Datang Ramadan, puasa. Kalau hari lain rasa nak puasa, nak buka. Tak nampak macam tough. Biasa. Maka Abdullah nampak ini barangkali sebab dia mulia kerana Allah pilih begitu je. Tak ada amalan yang kita boleh contoh. Sa'ad bin Abi Waqqas tahu. Sa'ad kata sini, aku nak beritahu kamu 2 amalan yang aku. Barangkali inilah penyebab Nabi kata aku ni ahli syurga. Yang pertama, aku tak pernah tipu orang Islam. Dia orang Islam je aku tak tipu. Tak tipu. Aku elakkan. Yalah, tak untung meniaga dia pun tak kisah, tapi tak akan tipu dia. Yang kedua, aku tak pernah dengki pada orang Islam. La ahqidu ahadan. Aku tak pernah dengki. Dia dapat nikmat ke dia dapat apa, biarlah dia. Kata inilah orang yang berjaya mendidik riak. Kita bila tengok orang, tak kira lah kalau zaman sekarang orang lebih like daripada kita, lebih followers pada kita, ni zaman kita sekarang. Sebab orang tanya akaun bukan akaun duit. Akaun kamu ada berapa pengikut, macam tu. Tetapi kita tak risau pun kalau kita cuma ada like 2, 3. Biasa je. Tak ada masalah. Sebab yang nilai kita Allah. Bukan orang yang like ni. Allah.
Tuan-tuan dah tulis benda baik, maka itu jariah. Maka itu akan ditulis oleh malaikat sebagai saksi. Cukup apa yang ditulis oleh malaikat di hadapan Allah. Sebab Allah nilai kita bukan berapa orang like. Itu bukan nilai Allah. Itu kita katakan motivasi kita. Kalau saya buat itu ini tak banyak macam orang lain, tak apa. Biasa. Orang tu banyak, saya tak dengki dia. Itu ujian Allah pada dia dan ini ujian Allah pada saya. Tetapi ini orang yang berjaya didik riak. Sebab itu kita nak 4 perkara ni jangan ada pada kita. Kalau benar kita tak riak. Kita tak hasad pada orang. Kita tak menganiaya orang. Kita tak mencari keaiban orang. Kita akan mengiktiraf kebaikan orang. Iktiraf kebaikan. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, politik paling malang yang berlaku dalam negara Islam ialah mereka gagal memuji kebaikan yang dibuat oleh orang yang berlawanan dengan mereka. Yang penting mereka boleh bangkang, mereka bangkang. Yang mereka boleh dedah keaiban, mereka dedah. Ini politik yang bahaya. Islam lebih tinggi pada politik. Islam yang ajar etika politik. Kalau musuh buat baik, kita puji dia. Ini kebaikan. Kami suka. Hatta Nabi SAW menyebut kebaikan jahiliah. Dan kalau kebaikan ini diajar aku lakukannya, aku akan buat. Rasulullah SAW memuji beberapa kebaikan jahiliah. Pada jahiliah ni satu fatrah zaman gelap. Tapi bukan makna gelap tak ada kebaikan. Ada. Mereka memulakan tetamu. Mereka punya setia kawang yang hebat. Sebagai mereka yang pemurah. Nabi puji Adi. Nabi puji Hatim At-Ta'i. Seorang yang pemurah walau dia kafir. Dia tak masuk Islam. Dia mati dalam Kristian. Yang masuk Islam anaknya Adi bin Hatim. Tapi puji ini kebaikan. Bahkan mereka jadikan sebagai contoh baik-baik macam Hatim. Oh, dia ni pemurah macam Hatim. So, kita Islam. Kalau orang tu ada masalah hari itu dan ini, yang dia buat dipuji, kita puji. Sebab itu kitab-kitab ulama Islam. Ya, setengah-setengah ulama mungkin dia ada kontroversi di sendiri. Dia sudut mazhab dia ke, atau dia sudut berapa perkara. Namun kebaikannya kita tak pernah nafikan, kita ambil. Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri, di sebalik Zahiriyah dia, yang para ulama 4 bersepakat menolak pandangan dia dari sudut hukum fiqh, tidak diambil sebab kaedah usul fiqhnya berlainan. Dia tidak ada kaedah usul fiqh yang disepakati, yang dikembangkan oleh mazhab 4. Namun kebaikan-kebaikan tetap diakui dan diiktiraf. Imam Az-Zamakhsyari, Mu'tazilah, pengarang kitab Kasyaf, pengarang kitab Asasul Balaghah, ia terkena Mu'tazilah, akidahnya bermasalah. Namun kebaikannya diakui. Imam Ibn Hajar, tahqiq kitab Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf, bahasanya tinggi, cara dia mengolahkan Al-Quran dengan segala ma'ani, badi', bayan, keindahan Al-Quran dapat dirasakan melalui penulisan dia. Walau beliau Mu'tazilah, tak ada masalah kita mengiktiraf ilmu dia. Islam juga kita begitu. Kalau ada kitab-kitab yang katakan ada hadis-hadis yang dhaif dan sebagainya, maka kita mengambil yang baik. Yang dhaif dijelaskan, ini hadis yang dhaif. Atau ini hadis maudhu', palsu. Mungkin pengarang ini tersilap memasukkannya, atau mungkin tak sampai padanya tentang ilmu ini. Tapi bukan bermaksud, okey, bakal kita ni, ini ada hadis palsu, bakal. Bukan begitu. Yang baik diambil. Kalau barang-barangan, kita kereta-kereta yang dah buruk pun kita ambil lagi spare part dia. Ambil lagi yang ni body part dia yang bagus. Ni half cut kita pergi. Kedai-kedai potong kereta. Ambil, mana elok? Ambil. Side mirror dia bagus, ambil lah. Kita tak buang semua. Barang-barang kita dalam store, simpan lagi. Tak elok kan simpan? Ya, kan ada benda yang elok, yang boleh jadikan spare part dan sebagainya. Kalau itu barang, apa tak lagi manusia? Sebab itu Islam mengiktiraf kebaikan. Dan orang yang tak riak, tuan-tuan, dia iktiraf kebaikan. Pada orang yang dianggap pesaing dia, tak, dia bagus, dia akan puji. Dia ni bagus, dia seorang yang bijak, talented, gifted, itu ini dia akan puji. Muawiyah, dia konflik dengan Ali. Gaduh besar, perang. Tetapi dia memuji Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Dan dipanggil seorang
ulama untuk menceritakan tentang Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia ceritakan, maka beliau menangis. Allah, itulah Ali, kedudukannya. Bagaimana aku? Masalah dia berbalah politik itu hal lain. Sehingga berperang. Tapi beliau memujinya. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tak sokong semua. Dia tak sokong Ali, dia tak sokong Muawiyah. Geng-geng penyokong ni, yang lebih sudu dari kuah. Bila mereka benci, mereka hina sungguh-sungguh. Kita bimbang jadi geng-geng lebih sudu dari kuah ni. Yang atau okey, boleh makan sekali. Kita gasak orang ni. Yang atau duduk bala-bala kat parlimen, duduk maki-maki kat parlimen ni pun, sembang kedai kopi, belanja kawan makan. Kita bawah ni tak selesai gaduh. Sebab kita ni geng-geng lebih sudu dari kuah. Jadi, bila geng-geng Ali, bukan semua yang saya sebut, yang golongan yang tak tahu kenapa bermusuh, tak tahu adab bermusuh, maka berbalah dan menghina Sayyidina Ali. Saya kata, berhentilah hina. Aku nak hina dia juga. Walaupun dia tak sokong Sayyidina Ali, dia tak sokong Muawiyah, dia menjadi orang tengah. Duduk tengah, dia i'tizal, dia mengasingkan diri daripada konflik itu. Kalau bahasa hari ni orang kata tak nak main politik lah. Tak nak main politik. Kalau kata tak main politik, bukan bermaksud dia apa yang dibuat oleh Sa'ad itu betul. Itu isytihad dia. Yang berpoin politik bukan kita kata tak betul. Itu isytihad dia. Masing-masing ada isytihad. Yang kita nak sebut orang yang tak ada etika dalam berpolitik. Dan orang yang juga tidak ada etika bila jadi orang tengah pun sama. Jadi orang tengah tak ada etika juga. Dia balung dua-dua, teruk juga. Dia kutuk dua-dua. Itulah kita ni orang tengah ni. Jadi orang tengah kalau boleh nak jadi orang tengah, jadi macam pengadil lah. Yang baik kita puji, yang ni kita tegur. Betul orang tengah. Tapi kalau kita balung dua-dua, tak panggil orang tengah. Itu orang panggil lagi malaun. Kalau nak cerita orang tengah lah. Tuan-tuan nak orang tengah, tuan-tuan kena fair lah. Yang ni baik kita puji, ni baik kita puji. Yang ni kurang kita nasihat. Baru betul orang tengah. Itu yang dilakukan oleh sebagian sahabat seperti Tamim Ad-Dari, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat-sahabat ini seperti Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik kata Sa'ad bin Waqqas, berhentilah, kamu jangan hina. Ini Sayyidina Ali. Ini sahabat Rasulullah. Aku akan hina dia. Sama ada kamu berhenti atau aku doa pada Allah. Baik kamu kena bala. Ada kita doa lah, doa. Dia tak kena Sa'ad. Ya Rasulullah doakan kemustajaban doa. Sa'ad tu doa. Maka tiba-tiba datang seekor unta dari celah mana, pergi ke orang yang menghina Sayyidina Ali, lalu digigit kepala dia sampai pecah tempurung dia. Mati. Tak ada bagi amanah, aku dah cakap. Walau bagaimanapun mereka bermusuh, mereka tahu kemuliaan. Ketika mana sahabat bernama Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah melawan Sayyidina Ali, lalu kedua-dua ini mati. Tapi dia mati, mereka mati dalam keadaan mereka lari daripada medan perang tadi, tak mau lagi berbalah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Talha bin Ubaidillah dipanah orang, Sayyidina Ali pegang, Sayyidina Ali sedih. Sayyidina Ali kata, beritakan, ceritakan yang membunuhnya ni ahli neraka. Sebab dia sahabat dijamin syurga. Di sebalik Sayyidina Ali berkonflik, dia pegang, dia riba kepala Talha. Dia kata semoga ia tidak pernah berlaku kejadian ini, gaduhan ini. Mereka menyayangi antara satu sama lain. Kita lihat, walau mereka berbalah, mereka saling merahmati antara satu sama lain. Ini yang kita namakan orang yang tahu etika, akhlak. Dan orang ni orang ikhlas. Kita sebut tadi penyakit riak. Tuan-tuan nak tahu penyakit riak, letak filter ni 4 biji. Lepas tak lepas kita. Ada tak asal orang? Ada lagi. Maknanya kita ada riak lagi. Kita ada ujub, kita ada sifat nifak lagi masih ada. Cuba nipiskan hasad tadi. Biar kalau boleh, jangan ada. Kalau boleh, walaupun kita tahu mustahil. Hasad ni ada, layan tak layannya. Memang terasa Ustaz dia lebih, kita tak lebih. Tak apa, jangan layan. Kalau pujuk diri, itu rezeki dia hari ni, kita mungkin ada rezeki esok lusa. Itu bahagian dia, nanti ada bahagian kita. Itu ujian dia, nanti adalah ujian kita. Yang filter yang kedua yang saya katakan, kita cenderung tak nak aniaya orang. Kalau cenderung, bahaya kita ada sifat riak. Kerana orang yang suka cenderung untuk menganiaya orang, sebenarnya imannya belum sampai ke hati. Nabi SAW pernah bersabda, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbi.
Wahai orang-orang yang cuma Islam di lidah tetapi imannya tidak sampai ke hati. La tu'zul muslimin. Jangan kamu aniaya orang Islam. Wala tu'ayyiruhum. Jangan kamu malukan orang Islam. Ni kita kan ini orang Islam teruk lah. Tengok orang kafir. Orang Islam teruk. Kerja kita memalukan orang Islam. Itu orang kafir naik tocang. Padahal tak ada benda pun kita patut puji orang kafir. Benda tu ada pada orang Islam. Tapi sikap kita, cari yang aib orang Islam, yang baik kita tutup. Itu masalahnya. Yang patut kita buka yang baik orang Islam, yang aib kita tutup. Yang ketiga, saya kata filter yang penting ialah jangan cari keaiban dia. Cari mana aib dia. Ni carilah CD-CD ceramah dia tak nak cari aib kat mana. Takut-takut silap baca Quran ke, silap baca hadis. Tengok. Oh, palsu hadis. Oh, senang ni dia. Tengok ini penyebar hadis palsu. Takkan semudah itu kita nak bagi gelaran-gelaran kepada seorang yang kita tak suka. Takkanlah dengan kesilapan teknikal tertentu yang sebagainya. Kita tu kata ini pendusta, ini adalah Dajjal yang dijanji oleh Nabi. Terus bagi Dajjal. Tentu setiap ucapan kita malaikat catat. Benda yang paling berat untuk kita jawab bila kita hukum orang lain. Sebab pertama, kita bukan mahkamah. Yang kedua, kita tak dengar lagi pembelaan daripada dia. Kita hukum dia. Tentang kita bila hukum orang ni berat akhirat kelak. Kita hukum orang ni fasik, orang ni begini, orang ni. Hukum tu bahaya. Sehingga kita lupa ada ruang-ruang untuk kita maafkan dia. Barangkali dia tersilap cakap. Barangkali dia tak maksud macam tu. Barangkali dia ada penjelasan dia. Barangkali. Dan kebarangkalian tadi bagi orang yang ingin menjaga orang Islam terlalu banyak. Tapi bukan bermaksud benda salah tu kita setuju. Kita tak setuju. Ucapan dia memang salah. Tapi barangkali dia bermaksud lain. Tapi kalau nak menjelaskan hal ini, memang disilap. Bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Bertentangan sekian-sekian. Ini penjelasan saya. Adapun apa yang dimaksudkan, itu tanya dia. Apakah dia maksud? Tapi kalau zahir ini, kalau nak ditanya apakah benar ucapan ini, saya kata ini salah. Apa yang saya tahu ini ucapan bahaya. Ucapan ini boleh merosakkan. Tapi dia bagaimana? Itu urusan dia dengan Allah. Biar kita tunggu respon dia dijawab. Mungkin dia maksudkan begini, kita pun tak tahu. Tapi atas zahir perkataan saya akan menyebut. Tapi bukan hukum peribadi dia. Saya tak tahu hukum peribadi dia ni. Salah ni. Tak, hukum peribadi ni bahaya. Contoh ada orang zaman Nabi SAW. Dia lambat datang. Lambat. Sebagian sahabat kata, munafik manjing macam tu, munafik. Nabi kata, jangan kamu kata dia munafik. Aku mengetahui dia mencintai Allah dan Rasul. Ada orang tuan-tuan nampak perangai macam munafik. Dia tak munafik. Dia tak munafik. Dia tu orang cinta Allah dan Rasul. Tapi bila sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala, bila Rasulullah pergi perang, dia tak kelihatan. Orang kata memang orang jenis beralasan. Rupa-rupanya sebab dia naik kaldai. Naik kaldai yang dah orang kata kaldai tua lah. Dia lambat pada orang. Dia seorang-seorang belakang. Sama ada Abu Dhar ataupun Abu Darda. Dia seorang-seorang belakang. Orang lain semua dah duduk kat muaskar camp. Nabi tengok dia jauh, sampai dah. Dia jenis masbuk. Tapi masbuk dia ada alasan lah. Masbuk kita ni jenis perangai lekat masbuk. Dia ada alasan dia lah. Itu je kenderaan dia ada. Ngetuanya dia gerak slow. Berarti ada orang kita nampak perangainya macam seolah-olah macam tak elok. Tapi sebenarnya dia cinta Allah dan Rasul. Mungkin lebih daripada kita. Sebab dia ada alasan tertentu yang Allah Maha tahu tentang alasan dia. Sebab tu kita tak nak judge peribadi orang. Saya mungkin kata benda ni salah dia cakap, tapi saya tak nak judge peribadi orang. Saya takut dia lebih mencintai Allah dan Rasul berbanding saya. Dia berada pada kedudukan insya Allah lebih baik pada saya. Dan saya bimbang doa dia. Kalau saya melebih-lebih didoakan, saya pula kena. Tapi atas perkataan itu ya, saya tolak. Atas perkataan siapa pun, yang saya rasa dengan ilmu yang Allah beri pada saya salah. Dan orang pun atas ilmu yang Allah beri pada dia untuk kata saya salah. Itu hak dia. Berdasarkan dia, ustaz tu cakap saya rasa salah. Itu hak kamu. Tapi jangan kamu pergi pada peribadi. Jangan hukum pada peribadi kerana ceritanya panjang akhirat kelak. Kita sama-sama berdiri untuk hal ini. Urusan ini tak akan selesai di sini.
Tentu kalau kita menyentuh peribadi orang, kita memang mencari nahas yang panjang di hari akhirat kelak. Tapi selagi mana kita cuma bercakap tentang pandangan, pendapat, kata-kata, insya-Allah itu selamat. Sebab ia ada satu kiasan ataupun kayu ukur ilmu. Tapi kita tidak ada kayu ukur ilmu untuk menghukum orang individu. Tapi pandangan, pendapat, kata-kata je. Pendapat awak ni kurang tepat. Pendapat dia mungkin bodoh, tapi dia mungkin tak bodoh. Pendapat itu bodoh. Banyak kali kita pun tuan-tuan keluarkan pendapat bodoh. Kita sendiri, kalau kita nilai balik pendapat kita, banyak bodoh. Tapi bukan bermakna kita bodoh. Sebab kita pun belajar daripada kesilapan. Sebab orang yang cerdik, dia akan belajar kesilapan dia. Sehebat-hebat orang bijak, dia pun silap. Apakah bila dia silap kita sebut dia bodoh? Tidak, dia silap. Bukan makna dia bodoh. Dia silap cakap, kita kata jahil tu. Bukan jahil. Dia mungkin silap cakap, dia ahli. Kita kena akui dia ahli. Tak ahli, tak andai tu. Tentu ini orang-orang yang riak, meletakkan keutamaan pada diri dia dan enggan memuji dan mengiktiraf orang lain. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, belajar dari ulama' yang dah berpengalaman lawang riak ni. Sebab itu kita bawa kata-kata ulama' tadi, yang dia tahu liku-liku riak ni bagaimana terjadi. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, dia kata apa? Lil mura'i salasu alamat. Orang yang riak itu ada 3 alamat. Yang pertama kata beliau, yaksulu iza wahdahu. Dia akan malas bila bersendirian. Wa yanshatu idza kana finnas. Dan yang kedua, dia akan cergas bila depan orang. Kalau belakang orang slow, lambat. Ngaji tak bunyi, depan orang, lagu, Sa'dur Ramidi. Keluar. Syekh Matruh, keluar belakang. Imam Siharam habis keluar. Seorang-seorang, imam kat rumah je lah, slow, tak semangat. Itu tanda, kita tak kata dia riak. Sayyidina Ali kata, ini tanda. Riak tak riak dia dengan Allah. Ustaz, saya rasa Ustaz sebut tu memang ada jiran sebelah saya, Ustaz. Janganlah macam tu. Kita bukan cerita jiran sebelah kita cerita kita ni, kita. Jiran sebelah dia ada urusan dia, dia pun dengar juga online, biar dia tengok dia. Kita tengok diri kita. Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, kita istighfar. Tapi jangan duk tengok orang lain. Itu hal dia, ini hal kita. Dan dia akan tambah amalannya bila dipuji dan mengurangkannya jika dikeji. Yang pertama, dia akan malas bila bersendirian. Yang kedua, dia rajin bila depan orang. Yang ketiga ialah tambah dan kurang amalannya berdasarkan pujian atau kejian. Kalau dipuji, bertambah. Kalau dikeji, tak ada. Terus tutup akaun. Sebab apa? Asyik kena keji je, tutup lah. Kalau dipuji, terus dia semangat. Jadi ini tanda-tanda riak. Ini yang diajar oleh ulama-ulama kita. Para sahabat kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya sebut, jangan terpengaruh dengan syaitan. Syaitan tu tak kuat, dia tak gagak. Tapi syaitan, dia berkuasa bila mana melalui manusia. Tentang syaitan ni, dia tak boleh direct depan kita lalu kita dihasut kita. Tak boleh. Kalau dia datang macam tu, kita tampar dia. Tapi dia datang melalui manusia yang kita sayang. Mungkin isteri kita, mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin kawan-kawan kita, lalu menyuruh kita buat perkara-perkara yang syaitan suka. Itu dia datang melalui orang. Sebab itu hati-hati dengan sahabat kita. Kerana itu juga hati-hati dengan keluarga kita. Kerana itu juga kita kena saling nasihat-menasihati. Jangan, ni tak baik ni. Abang tak apalah, abang timur rasuah saya sekali, bukan selalu. Abang pun nak dengar kat surah. Awak punya nasihat ni dah nampak ada tanduk dah ni. Nasihat awak ni nasihat syaitan ni. Awak jangan sampai syaitan pergunakan awak. Syaitan sedang mempergunakan awak. Sebagaimana syaitan pergunakan Hawa untuk lolos ataupun untuk perangkat Adam. Syaitan iblis tu tak boleh direct berdepan dengan Adam. Tetapi melalui Hawa. Melalui manusia yang kita sayang. Hawa itu ialah tanda kepada manusia yang kita sayang. Bukan maksud perempuan semata. Kadang-kadang kita sayang anak kita. Anak kita yang menyebabkan kita tak buat amal akhirat. Anak kita. Akhirnya kita pun tak buat. Sebab sayang anak. Sebab sayang isteri. Syaitan masuk melalui ini. Dan syaitan masuk melalui hawa nafsu kita. Kehendak kita sendiri. Dan syaitan masuk melalui kebiasaan kita. Dipanggil adat kita. Tetapi kita biasa apa?
Saya biasa buat ni, buat ni. Inilah rutin. Baik, kebiasaan kita tidak boleh melawan kehendak syarak. Saya ustaz biasa tidur bangun pukul 8. Jangan. Syarak suruh bangun subuh. Syarak suruh kita bangun qiyam. Tapi saya tak biasa. Lawan kebiasaan. Saat kebiasaan saya orang Hulu makan, saya makan Melaka. Jangan syarak kata makanan yang halal je awak makan. Jangan pantau Hulu kita makan. Yang kafir Hulu kita makan. Mentang-mentang pergi hotel dia belasah semua. Awak tak tanya ke halal ke haram? Makan nampak sedap tak? Tanyalah. Naik kapal terbang dia belasah semua makan. Kapal terbang ni pun kena tanya. Ni makanan Islam ke tak? Tanya tu bukan jenayah pun. Dia pun tak marah kita tanya dia. Kita tanya stewardess, tanya Mutifah, pramugari ni nak tanya makanan ni halal. Saya ingat saya kalau pergi hotel yang kita tahu bukan hotel orang Islam, saya akan jumpa dengan ni chef, master chef dia kat dapur. Tanya sepatah ni halal tak? Halal. Dia kata saya ni tukang masak tabung haji. Kalau musim haji saya memang dihantar ke Mekah untuk masak. Saya ketua chef sini. Dan kita memang dah lah. Sebab saya tak nampak ada surat JAKIM ke. Surat itu. Maka saya tanya secara peribadi. Tanya. Tak salah pun kita tanya. Tak ada aib apa pun tanya. Apakah aib untuk bertanya soalan yang menyelamatkan agama kita? Kerana saya masuk kedai. Kedai tu nama dia Mak Saleh. Bukan kita sebut nama Mak Saleh ni mestinya kafir. Bukan begitu. Tapi kita hati-hatilah. Orang Melayu ni senang. Kita tahu nama kedai dia Ahmad Albab. Mudah-mudah lah. Bila nama agak-agak Mak Saleh, agak stylo sikit, kita tak kata dia kafir, kita tanya. Sebab kadang-kadang ada orang Islam, dia nak nampak international sikit, dia pun bagilah nama Mak Saleh. Saya masuk, soalan pertama, nak tanya sikit, siapa owner? Owner siapa? Sebelum saya tanya, saya hantarlah kat dinding tu, takut ada tampal-tampal majlis bandaran. Tak ada saya tanya. Islam, dia gini, okey. Barulah saya order, nak kopi ni, nak roti ni, saya order. Ya, kerana saya percaya orang Islam. Artinya asasnya kita begitu. Bukanlah kita nak selongkar sampai ke dapur, beli ayam kat mana ni, list ni, beli daging kat mana, sayur kat mana. Taklah sampai kita selidik. Sampai patut makan setengah jam, 4 hari tu belum order makanan lagi. Sebab tengah siasat lagi ni. Kita, bila dia Islam, kita percaya. Kerana asas orang Islam sama orang Islam ialah percaya. Kalau dia buka kedai di Islam, kita percaya. Melainkan kita nampak perkara sebaliknya. Asas di Islam, saya percaya. Dia buka je kedai Islam, saya percaya kat mana, hotel mana, negara mana. Di Islam, saya percaya. Melainkan saya tengok, otherwise, saya tengok sesuatu yang berlainan. Dia beli ayam kat orang kafir. Di situ saya akan mula kembali meragui dia. Tapi asas kita mula. Jadi, ini yang kita sebut sebagai, jangan kebiasaan kita merobekkan syarak. Macam mana pun tuan-tuan biasa naik kapal terbang makan, pergi hotel makan, ada syarak. Syarak tu. Kita biasa Ustaz, kalau jamuan kahwin kita gini. Janganlah tanya syarak. Betul ke jamuan kahwin awak macam gitu? Syar'i ke tak syar'i ni? Tanya. Memang orang Melayu semua buat macam ni Ustaz? Memang mak andang, kalau kita panggil mak andang, memang pattern ni mak andang. Mak andang kita panggil maknyah-maknyah tu. Kenapa pula kita panggil maknyah? Dia ni, dia laknat oleh Allah dengan perbuatan dia tadi. Kita pun nak jemput laknat masuk rumah kita. Carilah mak andang yang perempuan betul ni, perempuan tidak, lelaki pun tidak. Macam sebut burung unta, burung pun tidak, unta pun tidak. Biar jelas lah, lelaki ke perempuan. Kalau perempuan, biar betul perempuan. Kalau lelaki, biar betul lelaki. Allah ma'ilah melainkan orang yang, saya tak nak macam ni, memang jenis macam ni. Tapi dia pun tunjuk kelakian dia. Walaupun dia nampak macam sikit-sikit inyah tu, tapi dia tunjuk kelakian dia, pakai kopiah dia, masa solat. Cuma kadang-kadang kelembutan tu bukanlah totally boleh ubah. Dia saya kenal ada sahabat-sahabat saya yang lembut. Tapi mereka tunjukkan kelakian dia. Anak pun ramai daripada kita. Kelakian dia. Artinya, okey. Sebab bukan mereka buat-buat. Ni yang kita cerita yang cuba buat, suntik sana, botok sana, botok sini. Ini yang dia laknat. Lalu kita pun panggil, ada hukum syarak. Kemudian kata Syekh, kita nak lawan semua benda ni. Tuan-tuan mintalah pertolongan dari Allah. Memang kita lemah. Yang bercakap lebih lemah daripada yang mendengar. Yang dianggap macam sempurna mungkin lebih lemah daripada orang yang tak nampak sempurna. Sebab tu tuan-tuan munajat kita tak putus.
kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Bila mana kita doa pada Allah, maka pertolongan Allah itu akan mengatasi semuanya. Kekuatan kita tak boleh lawan syaitan, even tak lawan hawa nafsu kita. Tentang nafsu tidur kita pun kita tak lawan. Gagah ke kita? Nak angkat selimut, nak angkat kelopak mata, Allah lemahnya. Tapi dengan doa kita pada Allah, segalanya jadi ringan. Sebab itu nak jadikan urusan kita ringan, ringan-ringanlah mulut berdoa pada Allah. Kalau nak jadikan urusan berat, silakan dengan kekuatan sendiri. Yang makin lama makin terbeban kita. Maka mulut ni kena ringan, mohon pada Allah. Doa pada Allah setiap masa, setiap ketika, setiap keadaan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.